Baik, ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Ini menunjukkan bahawa semua makhluk Allah bertasbih memuji dan menyucikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam surah ini dia datang dengan kalimat dalam bentuk fi'il madhi, dan ada sebahagian surah datang dengan kalimat dalam bentuk fi'il mudhari. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sebelum ini sudah ada makhluk Allah, tak kira siapa pun dia, telah pun bertasbih kepada Allah. Dan waktu sekarang ini juga pun ada makhluk Allah yang sedang bertasbih kepada Allah. Begitu jugalah pada masa yang akan datang akan ada makhluk yang bertasbih kepada Allah. Dengan kata lain, sebelum datangnya hari kiamat akan sentiasa ada makhluk Allah yang memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan tasbih ialah untuk menyucikan Allah. Ini adalah sesuatu yang penting, kerana tasbih ni kita nak sucikan Allah, nak cleansing, nak clear daripada satu perbuatan yang paling teruk sekali, iaitu syirik. Tasbih kepada Allah ialah nak menghilangkan dan meniadakan apa-apa yang tidak berkenaan, apa-apa yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mazharnya, tasbih ini adalah pernyataan kepada tauhid. Dan tauhid inilah yang ingin dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh utusan dan duta Allah sebelum ini, para nabi dan para rasul juga membawa isu dan mesej yang sama, tauhid, dan nak membantah segala unsur-unsur kesyirikan di atas muka bumi ini. Baik, bila kita faham demikian, kita perlu akui bahawa setiap makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Baki lagi kita tidak tahu bagaimana, kita tidak tahu mungkin caranya, kita tidak tahu mungkin bahasanya, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini disebutkan sifat kemaha perkasaan Allah, nak menunjukkan kepada kita Allah dengan sifat maha berkuasa, dia layak dan dia berhak untuk menghukum setiap daripada makhluknya. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan soal tadi, Allah lebih layak dan Allah lebih berhak nak menghukum kepada manusia-manusia yang melakukan syirik kepadanya dan mereka lari daripada konsep tauhid ini. Dan dihubungkan dengan kisah penceritaan malam ini, bagaimana Allah telah menghukum salah satu daripada kabilah ataupun suku Yahudi terbesar di Madinah, iaitu Bani Quraizah, dengan cara mengusir mereka keluar daripada bumi Madinah atas pembelutan dan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang selama ini telah dimaterai bersama Rasulullah dan para sahabat di bumi Madinah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, Al-Hakim, maha bijaksananya Allah. Bijaksananya Allah dalam isu ini, Allah tidak terus menghukum setiap makhluknya dalam apa jua kesalahan dan kekhilafan yang mereka buat atau mereka lakukan. Dengan kata lain, mereka ini bernasib baik, Allah tidak terus menghukum mereka, mengazab mereka. Tetapi dengan cara pengusiran ini, sekurang-kurangnya mereka masih hidup.
mereka masih bernafas, mereka boleh beraktiviti, mereka boleh beramal dan beribadah. Inilah cara kemahabijaksanaan Allah. Kalau sekiranya berlaku silap, sekiranya berlaku khilaf, Allah memberi kita opportunity, Allah beri kita peluang untuk kembali pada Dia, Allah beri kita peluang untuk bertaubat, Allah beri kita peluang untuk kita muhasabah dan correction diri kita atas khilaf dan silap yang lalu. Ini peluang bagi mereka sebenarnya. Cuba tuan-tuan bayangkan atas kesalahan tersebut, Allah terus hukum mereka. Jadi tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Itulah maha bijaksananya Allah. Dan kalau kita balik kepada diri kita dalam isu yang sama, berkemungkinan selama dan sepanjang kita hidup, mungkin juga kita telah terbuat benda yang sama, iaitu unsur-unsur kesyirikan, sama ada secara sedar atau tak sedar, sama ada perasan atau tak perasan, tapi Allah tidak terus menghukum kita. Dengannya masih diberi kehidupan dan nafas, Allah beri peluang untuk balik pada Dia, bertaubat pada Dia bila kita menyedari kesilapan tersebut. Inilah bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Dan Dia, yakni merujuk kepada Allah, allazi akhraja, yang telah mengeluarkan, allazina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, daripada golongan ahlil kitab, min diyarihim, daripada rumah-rumah mereka, penempatan mereka, kampung halaman mereka, li awwalil hasy. Ini poin tajuk kita pada pengusiran yang pertama. Baik, perlu diingatkan, pengusiran oleh Rasulullah dan para sahabat kepada Yahudi Bani Quraidah ini adalah pengusiran kali yang kedua. Sebab sebelum ini sudah ada Yahudi yang diusir lebih awal, tahun 2 Hijrah. Bani Nadir 2 tahun kemudian, 4 Hijrah. Siapa yang lebih awal diusir oleh Rasulullah? Yahudi Bani Qainuqa, tahun 2 Hijrah. Baik, kalau kita nak faham macam ini, kalau kita belajar sejarah siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 28 peperangan pada zaman Nabi, bermula tahun yang kedua Hijrah sampai tahun 9 Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah ada 7 peperangan. Tahun kedua saja ada 7. Pertama ialah perang Abwa, yang kedua perang Bawat, yang ketiga perang Musyairah, yang keempat perang Safwan, yang kelima baru perang Badar Kubra yang terjadi bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, Badar Kubra. Yang keenam peperangan dengan Bani Sulaim. Yang ketujuh baru dengan Bani Qainuqa. Waktu inilah Bani Qainuqa telah dihalau dan diusir keluar daripada bumi Madinah. Yang ke-8 perang Gandum, dalam bahasa Arab perang Suwaid. Baik, apa sebelum ini yang berlaku kepada Yahudi Bani Qainuqa? Selepas tentera Islam mendapat kemenangan besar dalam perang Badar, jadi ini menambahkan kebencian dan kedengkian orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Rasulullah. Kerana sebelum peperangan berlangsung, mereka telah mengidamkan dan mendambakan bahawa Islam akan kalah teruk. Sebelum perang Badar itu dengan jumlah lebih kurang 313, musuh 1000 orang. Mereka harap selama ni mereka dibenci Muhammad, mereka dengki dekat orang Islam ni, bila berlaku peperangan ni Islam akan kalah teruk.
Tetapi Allah membantu Rasulullah dan para sahabat dengan menurunkan tentera-tenteranya daripada kalangan malaikat yang menyertai perang Badar, yang akhirnya jadi kontradiksi keputusan dia. Terbalik pun orang kata, siapa yang menang? Islam yang menang, pihak kafir musyrikin Mekah yang kalah. Ekoran kekalahan tersebut menyebabkan bertambahnya kebencian dan kecemburuan ini, sehingga mereka melampau-lampau menunjukkan penentangan terhadap Rasulullah, dan mereka seolah-olah mengkhianati perjanjian sebelumnya. Antara yang berlaku ialah yang paling besar ada seorang wanita muslimah yang pergi ke pasar Wadi Qainuqa, sebab pasar terbesar di Yasrib di Madinah berada di perkampungan Yahudi Wadi Qainuqa. Di sana bila dia nak membeli sesuatu, dia dipermain-mainkan oleh orang-orang Yahudi yang meminta dia supaya membuka penutup muka, cadar muka dia. Jadi atas dasar wanita muslimah yang taat, dia menolak hal tersebut. Lalu sewaktu dia duduk tu nak pilih-pilih nak beli barang ni, mari ke belakang, tarik kain dia ikat. Bila ikat, kawan ni bangun, terangkat kain, terselap kain sehingga menampakkan auratnya di bahagian. Jadi bila terjadi demikian, dia menjerit minta tolong. Kebetulan ada seorang lelaki muslim di pasar waktu itu ditolong perempuan tadi. Malangnya dia pula dikeronyok secara beramai-ramai oleh gangster-gangster Yahudi tadi, sehingga berakhir dengan sebuah kematian. Hilang nyawa kawan ni muslim. Berita disampai kepada Rasulullah. Ni kira dah mencampur dan mengkhianati perjanjian. Sebab dalam perjanjian kena jaga hak masing-masing. Orang Islam kena jaga hak orang Yahudi, orang Yahudi kena jaga hak orang Islam. Tambahan pula, salah seorang pemimpin Yahudi, Bani Nadir, terkenal dalam sejarah juga seorang penyanyi yang banyak menggunakan syair dia bina Nabi. Siapa dia? Ka'ab bin al-Ashraf. Dia pernah keluar bersama pengikutnya seramai 40 orang, keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Tujuan apa dia pergi ke Mekah? Bertemu dengan pemimpin Mekah pada masa itu, Abu Sufyan. Sebab pemimpin sebelum ni lingkup dah perang Badar. Siapa? Abu Jahal. Sebelum ni Abu Jahal dah kepala pengantuk, tapi perang Badar mampus dah Abu Jahal. Abu Sufyan. Mereka menyatakan kebersamaan mereka dengan kafir musyrikin Mekah untuk serang Nabi Muhammad. Kamu orang-orang kafir musyrikin Mekah serang daripada luar, kami akan beri bantuan serangan dari belah dalam. Tengok, mereka dah elok bermakna dengan kesetiaan dan persamaan tersebut. Lalu ini menyebabkan terfikirnya Abu Sufyan. Abu Sufyan jadi pelik. Kamu orang Yahudi bersama dengan Muhammad di kota Madinah, tiba-tiba marilah mendapatkan sokongan daripada kami. Kerana apa Abu Sufyan pelik? Kerana Abu Sufyan melihat adanya ciri-ciri kesamaan Yahudi dengan Muhammad. Dan mana persamaan dia? Dari sudut beragama. Kerana bagi Abu Sufyan, orang-orang Yahudi menganut agama Samawi. Bukan seperti kami ini yang menyembah patung-patung berhala. Kamu lebih kurang sama macam Muhammad. Menganut agama Samawi diturunkan kepada Nabi yang kamu beriman dulu, Nabi Musa, kitab Taurat. Diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, lebih kurang sama. Patutnya kamu bersekutu dengan dia, memerangi kami. Di kamu malah minta bantuan dengan kami. Pelik aku. Jadi dia nak uji. Dia nak uji kawannya. Lalu dia adakan pertanyaan. Pada pandangan kamu lah, wahai Ka'ab, pada pendapat kamu, antara agama yang dianut oleh Muhammad dengan agama kami ni dalam bentuk paganisme yang menyembah patung-patung berhala, agama mana yang paling betul jalannya? Terika begini terika. Agak-agaklah Muhammad bawa kau, kami ni yang betul dan benar. Tengok, orang Yahudi mereka sanggup memperjudikan
meninggikan dan menggadaikan akidah kepercayaan keimanan mereka kerana nakkan sempurna. Patut dia jawab apa? Muhammad lah betulnya, Muhammad lah benar, dia tahu itu. Tapi nak dapatkan sempurna, jalan yang kamu lalui, iaitu agama paganisme kamu yang menyembah berhala ialah yang paling betul dan paling benar berbanding agama Muhammad. Dia bersanggup memperjudikan hal tersebut. Itu adalah akidah mereka. Jadi dengar kawan ni, dialog dan persoalan ni Allah rakam. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 51. Ayat An-Nisa 51 pasal dialog ni lah. Jadi tak apalah kalau kamu minta demikian, balik semula Ka'ab bin Al-Ashraf. Bila Rasulullah tahu isu ni, Rasulullah perintahkan 4 orang sahabat. Pertama Muhammad bin Maslamah, yang kedua Imran bin Bashir, yang ketiga Abu Na'idah, yang keempat Al-Haris bin Ams, dibunuh kawan ini. Bunuh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Kerana bagi Rasulullah, di mata Rasulullah, dia telah membela dan mengkhianati perjanjian.